salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Teacher Lu. Seperti mana setiap hari Isnin, jam 3.30 petang, Teacher Lu akan bersiaran di channel sini. Jom, cuba lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini ya. Sebelum itu, izinkan teacher untuk memberitahu tentang biodata Teacher Lu. Teacher berasal dari Negeri Sembilan dan kini berkhidmat di SMK Bukit Jelutong, Shah Alam. Teacher mempunyai pengalaman mengajar sebagai seorang guru muzik selama 27 tahun. Pendidikan asas ialah di Maktab Perguruan Ilmu Khas dan teacher menerima Universiti Sains Malaysia untuk lanjutkan pelajaran dalam bidang muzik. Option 3 ialah muzik sekolah menengah. Sebelum kita memulakan kelas, izinkan teacher memberitahu apa yang kita akan perlu ingati sebelum sebelum meneruskan kelas kita pada hari ini. Okey, teacher ingin ucapkan terima kasih kepada semua pelajar atau guru yang sudi menunggu di channel teacher setiap hari Isnin. Okey, teacher setiap hari Isnin akan mengadakan kelas muzik secara online di Pusat Tuition Ayu sejak bulan November tahun 2020. Semua guru atau tenaga pengajar di Pusat Tuition Ayu merupakan sukarelawan dan menjalankan kelas setiap hari. Okey, anda boleh pergi ke portal Akademi YouTuber untuk mendapat berita terkini tentang kelas-kelas yang akan diadakan setiap hari sama ada di kelas sekolah hingga ke universiti. Okay, ingat pay attention, catatkan nota. Sekiranya tak faham, bolehlah tulis kat luang chat dan teacher akan jawab soalan anda. Okay, ini adalah Teacher Lu. Okay, welcome. Adakah anda excited untuk belajar sesuatu yang baru setiap hari Isnin? Jom. Kita akan belajar music lesson bersama Teacher Lu. Ini merupakan logo teacher, iaitu kita merupakan sukarelawan. Tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah apresiasi muzik tentang Dondang Sayang. Adakah anda tahu apakah maksudnya Dondang Sayang? Ya, merupakan nyanyian kasih. Berasal daripada perkataan dendang, iaitu nyanyian, sayang bermaksud kasih. Di sini, seseorang penyanyi akan mendendang pantun 4 karat dan penyanyi lain akan menjawabnya. Maka ada soal jawab. Ada dua pihak ya. Okey. Nah, kita lihat bagaimana cara persembahan tentang Dondang Sayang. Jadi kita kata ada dua pihak yang terlibat. Okey. Penyanyi oleh dua orang penyanyi. Yang pertama akan menjual pantun. Pantun boleh jual. Maksudnya membeli soalan. Okey, menyanyi tu sambil membeli soalan dalam bentuk pantun. Manakala penyanyi kedua akan membeli pantun tersebut. Maksud dia beli bukan bayar, iaitu membalas dan menjawab soalan penyanyi pertama. Penyanyi kedua lepas menjawab tu, dia akan menjual pantun pula pada penyanyi pertama. Macam soal, jawab. Lepas jawab, dia akan soal yang dijawab semula. Okey, lepas tu kita lihat
Proses ini berlaku secara bergilir-gilir sehingga tamat persembahan. Pantun digital dan dinyanyikan secara spontan. Wah, pandai juga ya. Penyanyi tu mereka mesti berfikir dengan pantas. Bila dapat soalan, kena jawab. Penyanyi yang tidak dapat membalas pantun terpaksa menarik diri. Maksudnya dia macam kalah lah. Tapi ini ialah untuk setakat hiburan. Okey, penyanyi akan menjawab, jual beli pantun sambil sindir menyindir. Ada maksud tu di sebalik pantun tersebut ya. Okey, cuba kita lihat. Apakah alat muzik yang terdapat dalam persembahan Dondang Sayang? Ni namakan. Tahu tak alat ni? Biola. Okey, gesekkannya. Alat muzik gesekkan. Okey, rebana. Ini merupakan rebana. Okey. Kadang-kala gendang juga dimainkan. Ini ya paluan. Okey, gong. Ini gong yang digunakan semasa persembahan Dondang Sayang. Kita berharap setakat ini semua pelajar tahu apa maksud Dondang Sayang, iaitu nyanyian kasih. Walaupun sindir menyindir, tetapi merupakan nyanyian kasih. Okey, sekiranya tak faham tu, sila tulis kat ruang chat. Nanti kita akan jawab soalan anda. Okey, now kita lihat alat muzik pada masa sekarang. Yang tadi kita sebut tu jelas pada masa dahulu. Okey kan? Harmonium. Harmonium. Kita pernah mempelajari tentang alat muzik harmonium semasa persembahan Gaza, iaitu persembahan yang terdapat di Johor. Okey, Gaza mereka menggunakan alat muzik harmonium. Okey, ini merupakan akordion. Sama kan? Okey, yang ni peti ni dia letak, dia main untuk harmonium. Kalau akordion, dia akan pakai kat depan badan dan tangan kiri, dia akan cuba gerakkan ni. Okey, supaya angin masuk. Tangan kanan akan mainkan key atau key hitam, key putih pada tu. Inilah akordion. Inilah harmonium. Jangan confuse tau. Kan ada perbezaan. Okey, ni gitar, tamborin, alat muzik barat juga digunakan. Okey, jelas ya alat muzik yang digunakan. Muzik. Bagaimana pula dengan muzik Dondang Sayang? Rentak asli, tempo perlahan. Kenapa nak tempo perlahan? Sebab kan tadi kita kata mereka tak ada lirik lagu. Ciptaan pantun pada masa tu juga. So penyanyi dapat bagilah masa untuk penyanyi untuk cipta pantun secara spontan. Okey, untuk kita secara spontan Kalau laju sangat tak sempatlah pula kita pantun yang bagus. Okey, now kita lihat. Mengapa kita letak banyak gambar kat sini? Kita nak memudahkan pelajar ingat. Okey, apakah tema utama dalam pantun tersebut? Kita berasa kalau kita letak gambar, semua murid dapat ingat. Okey, yang pertama kasih sayang. Yang bentuk hati ni kasih sayang. Pantun tu bertema kasih sayang, budi bahasa, berbudi dua, maksudnya ada ilmu. Buah. Wah, kita letak satu dulang buah-buahan kat sini. Air, laut. Jenaka, jokesnya jenaka yang lawak-lawak. Nasihat, nasihat dan lain-lainnya. Okey, ini adalah tema pantun dalam persembahan Dondang Sayang. Okey, mari kita lihat asal-usul Dondang Sayang. Terdapat dua teori yang mengatakan di mana asalnya persembahan Dondang Sayang. Yang pertama, ada yang dipercaya bahawa bermula di Melaka pada waktu kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15. Ada teori yang kedua pula mengatakan bahawa Dondang Sayang
berasal dari penyengat Riau. Okey. Kita lihat yang seterusnya ya. Pada masa dahulu, persembahan dondang sayang selalunya dinyanyikan oleh masyarakat Baba dan Nyonya. Baba merujukan pada kaum lelaki, Nyonya ialah kaum wanita, di mana mereka mengamalkan cara hidup seperti kaum Melayu. Okey. So, apakah yang amalan mereka lakukan tu? Hiburan. Okey, ini masyarakat kaum Baba dan Nyonya. Banyak terdapat di mana? Tahu tak? Tahu tak di mana terdapat masyarakat Baba dan Nyonya? Cuba tuliskan kat luang chat. Ya, ada yang kata masyarakat Baba Nyonya terdapat di Melaka atau di Pulau Pinang. Kedua-dua ni pun betul ya. Now kita lihat. Di mana muzik atau nyanyian dondang sayang dinyanyikan? Wah, ini muka mama, ini muka baby. Ya, ibu-ibu ini mendodaikan anak kecil akan nyanyikan lagu dondang sayang. Kan tadi Cici kata kasih sayang kan? So, ibu akan nyanyikan lagu untuk dodaikan anak kecil. Atau nyanyi sendiri. Macam ni. Hiburan sendiri. Yang inilah sejarah perkembangan dondang sayang pada masa dahulu ya. Now, kita lihat. Pada tahun 1940-an, terdapat perkembangan. Persembahan dondang sayang sudah mula dinyanyikan dalam pentas bangsawan. Atau pentas bangsawan juga dikenali sebagai pentas joget. Satu, mereka buat persembahan di pentas. Alat muzik yang lebih moden digunakan. Ini ialah perubahannya. Perubahan mengikut keedaran masa. Lihat kat sini. Ada biola, ada rebana, ada penyanyi. Ni nampak tak? Ada gong kat sini. Alat muzik yang digunakan semasa persembahan dondang sayang. Seterusnya kita lihat. Tadi kita kata persembahan dondang sayang boleh dipersembahkan di mana-mana sahaja. Agak kat mana ya? Bilik tamu, serambi rumah, taman bunga. Ini secara santai-santai kan? Kadang-kadang persembahan dondang sayang juga dinyanyikan di majlis-majlis perkahwinan, hari-hari keramaian dan pesta mandi Safa Melaka. Kalau semasa persembahan, biasanya lagu inang, joget dan asli tempatan disampaikan sebagai seringan. Teacher berharap semua dapat ikut apa yang teacher terangkan kat sini ya. Kita lihat. Kalau di Pulau Pinang, tadi teacher sebut perkembangan bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka oleh masyarakat kaum Baba dan Nyonya. Ini kita lihat persembahan di Pulau Pinang. Apa bezanya? Atau apakah persamaannya? Di Pulau Pinang, dondang sayang dinyanyikan pada hari Cap Kome. Cap Kome merupakan hari ke-15 ikut kalender Cina. Tradisi telah wujud sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Lupa-lupanya, persembahan dondang sayang telah bermula begitu lama. Kalau kita tak belajar hari ni, tentu pelajar akan ingat, Cap Kome semua mereka kaum masyarakat Cina suka buah limau ke sungai untuk mendapatkan jodoh kan. Itu tradisi pada masa dahulu. So sekarang kita tahu persembahan dondang sayang di Pulau Pinang juga ada dilakukan pada hari Cap Kome, iaitu hari ke-15 semasa tahun baru Cina ikut kalender Cina.
Okey. Nah, kita lihat ya. Kalau di Pulau Pinang, apa berlaku ya pada masa dahulu? Ini pada masa dahulu ya. Pada malam Cap Komit, pada malam ke-15, nyonya-nyonya di Pulau Pinang menaiki kereta kuda menuju ke tepi laut untuk lemparkan buah limau ke dalam laut. Tadi kita sudah sebut ya. Kena buah limau, lemparkan ke laut. Nyonya perempuan kaum perempuan Dan Baba pula menyanyi dondang sayang untuk menarik perhatian nyonya dengan menaiki kereta lembu secara mengelilingi bandar. So, kaum Baba akan naiki kereta lembu. Nyonya pula menaiki kereta kuda. Okey, apa tujuan? Nyonya tu lemparkan buah limau ke laut. Baba pula mengelilingi bandar sambil menyanyikan lagu Tondang Sayang untuk menarik perhatian nyonya. Okey, suka setakat nyanyi-nyanyi saja ya. Okey, kita lihat yang kedua. Menurut hikayat Hang Tuah dan Tufa Anafis, nyanyian pantun, kan kita kata dalam persembahan Dondang Sayang merupakan nyanyian kasih sayang. Pantun tempat kerat. So, nyanyian pantun dengan menggunakan rebana, gong dan kecapi. Okey, kecapi macam simbal yang kecil telah wujud pada abad ke-7 dan ke-18 lagi. Yang ni persembahan ni menarik minat orang Melayu, Baba dan Nyonya serta komuniti India dan Portugis di Melaka. Sampai sekarang kan kaum Portugis yang komuniti Portugis yang di Melaka mereka juga ada buat persembahan dondang sayang yang perkala. Ikut jadual yang telah ditetapkan ya. Okey. Kita lihat. Tadi kita sebut tentang sejarah. Sejarah persembahan dondang sayang. Sekarang kita cuba lihat muzik. Tadi awal-awal slide kita ada tunjukkan alat muzik yang digunakan. Kita guna style asli, lagu asli. Ada alat muzik seperti rebana, violin, gitar, tamborin, akordion, harmonium, dan gong. Dalam muzik dondang sayang, kita berasaskan satu melodi sahaja. Scale yang biasa digunakan ialah D major. Dan C major. Lihat. Yang kat sini, masih ingat tak minggu lepas kita ada ajar tentang nama notasi. Yang ni ialah D. Dalam D major, kalau ikut asal, di note ketiga ada F sharp dan note ketiga ialah C sharp. Ini asal Asal dalam D major ada F sharp, ada C sharp. Tetapi dalam muzik dondang sayang, frame chromatic sharp 4, maksudnya note keempat D, E, F, G. D ialah note keempat. Dia sharp kan, maksudnya dia hashtag. Dalam simbol ni biasa kita sebut hashtag. Tapi dalam istilah muzik dikenali sebagai sharp. Dia sharpkan note keempat. 5, 6, 7. Tadi kita kata note ketujuh ialah C sharp. Tapi sekarang dia flat kan. Flat kan maksudnya dia turun, kurangkan satu semitone. Kalau C sharp, sekarang dia akan jadi C. Ditambahkan. Ditambahkan. Ada extra lah. Biasanya ada 8 not. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sebab ditambah 2 kan. Biasanya satu oktav ada 8. 8. So, re, mi, fa, sol, la, ti, do, 8. Sekarang dia tambah 2, ada 2. So, di sini kita ada tunjuk ada 10 notasi kat sini. Pitch D dan A ditekankan. Yang ni ialah D lah. Yang ni A. So, dia lebih tekankan 2 not ini. Ini ialah D major. So, 2 scale yang digunakan ialah D major dan C major.
Okey, sekarang kita lihat yang seterusnya. Tekstur. Aduh, maaf, kita tak salah ni, tekstur ni. Okey, jangan tengok tajuk ni nanti kita akan ubah. Tekstur linear, maksudnya dia tak ubah banyak. Satu line saja Ada 4 jenis melodi. Okey, dan dia ada rentak tersendiri. Okey, inilah rentak tersendiri 14 melodi dan rentak yang tersendiri. Okey. Sekarang kita lihat perkembangan dia. Bila ada sesuatu persembahan tentu adalah dari permulaan asal usul dan perkembangan ada perbezaan dari masa dulu dengan masa sekarang. Okay. Cuba kita lihat perkembangan yang berlaku ya. Banyak perubahan ni. Mengalami perubahan. Kita lihat satu persatu ya. Di Melaka. Sekarang dipersembahkan di majlis-majlis formal, pesta-pesta dan pertandingan nyanyian. Dulu cici kata persembahan dondang sayang boleh dinyanyikan sesuka hati saja, boleh secara hiburan atau ibu jajakan anak untuk nyanyikan kan. Tapi pada masa sekarang, okey, cuma dipersembahkan di majlis-majlis formal sahaja. Okey, tanpa tandingan nyanyian. Jarang dimainkan di rumah-rumah orang biasa. Okey, kita lihat mungkin ada beberapa sebab mungkin tak ada ramai yang minat untuk teruskan persembahan ke atau ada faktor yang lain. Cuba kita lihat yang seterusnya. Apa faktor menyebabkan perubahan sedemikian? Okey, kita lihat ni. Perkembangan tadi kita adalah lihat tentang perubahan di Melaka. Ini adalah di Melaka ya. Kita emphasize. Okey, di Melaka. Sekarang kita cuba lihat apa yang berlaku di Pulau Pinang pula. Di Pulau Pinang, penyanyi masih mengelilingi panda pada malam Cap Komik. Tradisi ini masih diteruskan sampai sekarang. Okey, penyanyi. Okey, tapi kan mereka menyanyi di dalam bas, bukan kereta lembu untuk baba, bukan kereta kuda untuk kaum nyonya. Mereka semua nyanyi di dalam bas. Seronok kan? Dalam malam Cap Komik semua masih meraihkan. Tentu suasana tu meriah sekali. Okey, dipersembahkan oleh baba dan nyonya untuk hiburan orang ramai. Ini adalah untuk hiburan. Masa dahulu ialah untuk menarik perhatian nyonya. Baba ini menarik perhatian nyonya dan menyanyikan dondang sayang pada masa dahulu. Tapi sekarang, okey, baba nyonya mereka mempersembahkan untuk hiburan orang ramai. Sebab pada malam Cap Komik, semua akan keluar untuk menyaksikan persembahan tersebut iaitu pada malam Cap Komik hari ke-15 ikut kalender Cina pada tahun baru Cina tau. Okey. Now, kita lihat ya. Perkembangan pada masa kini. Pada masa kini, okey, tema pantun juga masih diciptakan. Pantun untuk wujudkan semangat perpaduan, taat setia dan tema politik. Okey, tema politik, kebudayaan semakin popular. Okey, so mereka akan ikut perkembangan masa. Okey, dan mereka ambil masa untuk kita lagu yang lebih asli lah tidak ikut yang lain. Ada kopi yang saling yang orang lain. Okey, taat setia kepada negara, kebudayaan. Okey, nah kita lihat. Sekarang di majlis-majlis formal, masa berbalas pantun dihadkan. Mungkin sebab ini adalah untuk majlis formal kan.
pada masa dahulu persembahan Dondang Sayang cuma dipersembahkan, dipersembahkan pada bila-bila masa sahaja. Mereka boleh dipersembahkan di ruang tamu, di taman bunga, janji 2 orang, satu jual pantun, satu beli pantun, tanya jawab. Okey, kebanyakan soalan nyanyian masa dahulu adalah berbentuk soal jawab. So sekarang persembahan Dondang Sayang ni hanya untuk majlis yang formal sahaja. So masa berbalas pantun juga dihadkan. Kadang-kala cuma seorang penyanyi sahaja yang menyampaikan persembahan. Bayangkan kalau seorang tu bagaimana dia nak jual beli, kan? So akhirnya dia sendiri yang nyanyikan saja. Okay, so nyanyi sahaja dan membalas pantun dikecualikan. Maksudnya pada masa sekarang apa yang kita lihat persembahan Dondang Sayang tu bukanlah Dondang Sayang yang seperti masa dahulu. Tetapi sekiranya pelajar ingin tahu tentang lebih mendalam tentang persembahan Dondang Sayang, boleh layari YouTube untuk melihatkan atau menonton persembahan Dondang Sayang untuk mengetahui selanjutnya. Kita nak tanya. Kita tanya jawab ajar ni lupa nak tanya, adakah pelajar boleh ikut apa yang kita ajar hari ini? Sekiranya bagi pelajar yang lambat masuk tadi, tak apa, nanti boleh ulang tonton siaran teacher. Jangan lupa layari portal Akademi YouTuber untuk mengikuti kelas percuma setiap hari tau. Pastikan anda memohon email e-didik. Banyak aktiviti yang manfaat. Gunakan masa anda dengan sebaik yang mungkinnya. Sebelum kita tamat kelas hari ni, kita nak beritahu pelajar tentang apa yang kita belajar hari ni, iaitu sejarah Dondang Sayang. Apa itu Dondang Sayang? Dendang ialah nyanyian, sayang ialah kasih. So, Dondang Sayang ialah sebenarnya lagu kasih sayang. Selalunya terlibat dengan 2 orang. Yang pertama akan jual pantun 4 corak seperti yang biasa kita belajar. Dia jual pantun kepada pihak yang kedua. Lepas tu pihak kedua akan membeli pantun tersebut dengan membalas persoalan dia. Lepas balas, dia akan tanya soalan pula kepada penyanyi pertama. So, proses ni bergila-gila berlaku sehingga pihak yang tidak boleh menjawab tu dia akan undur diri ya. Dan dapat 2 teori yang menyatakan Dondang Sayang berasal dari mana? Ya, Kesultanan dan popular zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan mereka buat persembahan di pentas bangsawan. Ada yang kedua pula kata berasal dari penyengat liar pula. Dan pada masa dahulu, persembahan Dondang Sayang boleh diadakan di mana-mana sahaja. Bila-bila masa sahaja ya. Contohnya ibu dodaikan anak, nyanyi untuk hiburan sendiri. Dan mereka nyanyi di ruang tamu. Tetapi mengikut peredaran masa, banyak perubahan berlaku. Dan di Melaka, pada masa dahulu dipersembahkan di istana. Di Penang, di Pulau Pinang, persembahan Dondang Sayang diadakan pada malam Cap Komel, iaitu malam ke-15 tahun baru Cina. Ikut kalender Cina lah. Di mana Nyonya kereta kuda, ya. Kaum Baba menaiki kereta lembu. Yang Nyonya lemparkan limau ke laut. Baba pula menyanyikan lagu. Mengelilingi bandar untuk menarik perhatian Nyonya. Dan apakah alat muzik yang digunakan? Masih ingat tak? Alat muzik seperti pada masa dahulu ialah gong, rebana, lagi apa? Gong, rebana lagi? Ingat tak?
Ada gitar, ada tamborin, lagi ada accordion, ada harmonium, okey, biola. Okey, ini merupakan antara alat muzik yang digunakan. Okey, dan lapisan muzik, okey, yang terdapat dalam persembahan tuan dan sayang ialah lapisan linear sahaja. Ada 14 melodi. Okey, dan beberapa perkembangan, perubahan telah berlaku lah. Pada masa dahulu, mana-mana saja boleh persembahan. Tapi sekarang untuk majlis formal sahaja dan hadkan masa untuk balas pantun. Kadang-kadang seorang saja yang akan persembahan. Dan kaum baba nyonya di Pulau Pinang masa kini naik bas saja untuk nyanyi hiburan orang ramai. Bukan lagi menarik perhatian kaum nyonya. Okey, teacher berharap semua jelas tentang apa yang teacher sampaikan pada hari ini. Okey, kita lihat apa yang seterusnya. Okey, teacher ingin ucapkan thank you for attending my class. See you next time. Okey, the end. Okey, jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jangan lupa set reminder pada channel Teacher Lu. Setiap hari isi jam 3.30 petang, teacher akan menjalankan PDP Pendidikan Muzik KSSM. Harap semua akan ikuti kelas teacher dan cuba bawakan pada rakan di sekolah tentang aktiviti ini. Atau boleh pergi ke portal Akademi YouTuber untuk mengetahui yang selanjutnya. Okey, sekiranya tak faham atau ada soalan yang ingin tanyakan kat teacher, boleh tuliskan kat luang chat sana. Teacher akan jawab soalan anda. Okey, bye semua. Jumpa lagi.